Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Baiklah, untuk kelas Bahasa Melayu pada pagi ini, kita akan masuk ke tajuk Kelab Sahabat Alam. Okey, standard pengajaran yang akan digunakan untuk hari ini ialah menulis untuk menyampaikan maklumat dalam karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun. Kita tengok apakah yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, pada hari ini objektif pelajaran kita ialah memahami format penulisan karangan surat kiriman rasmi. Saya dah pernah ajar awak karangan surat kiriman tidak rasmi. Tapi hari ini kita akan belajar tentang format surat kiriman rasmi pula. Kriteria kejayaan. Maksudnya hari ini apa yang awak perlu capai. Okey. Murid berjaya menulis karangan surat kiriman rasmi mengikut format yang betul. Jadi pada hari ini, apabila kita dah selesai belajar hari ini, apa yang kita nak capai ialah kamu dah tahu format menulis karangan surat kiriman rasmi. Okey, sebelum kita terus pergi dengan lebih lanjut, kita tengok dulu ni. Okey, dalam gambar ni. Dalam gambar ni ada kaitan. Okey, maklumat dalam gambar ni ada kaitan dengan apa yang akan kita belajar hari ni. Okey, kamu semua mesti pernah gunakan pinggan polistrin ataupun pinggan mangkuk ke cawan yang diperbuat daripada plastik ataupun polistrin. Sebenarnya pinggan itu tidak mesra alam. Maksudnya kalau pinggan plastik, pinggan polistrin, okey, bila awak buang, dia akan mengambil masa yang sangat lama untuk mereput, untuk dia lupus. Okey. Contoh, kalau awak buang pinggan plastik atau pinggan cawan polistrin, okey, cawan polistrin tu yang warna putih tu. Okey, bila awak buang, lepas awak dah beli, awak buang, dah guna, dah buang. Kalau hari ni awak buang, maksudnya bila awak dah besar, awak dah kerja, awak dah tua, pinggan tu masih lagi ada. Jadi pinggan yang pinggan plastik, pinggan polistrin, okey, pinggan-pinggan ini tidak mesra alam. Sebab apa? Dia sukar untuk lupus. Lupus maksudnya dia reput ataupun musnah. Sebab awak guna satu hari. Awak beli hari ni, lepas tu petang ni awak gunakan, contoh awak guna pinggan plastik tu. Lepas awak guna, awak buang. Satu hari je awak beli, lepas tu awak buang. Nampak tak? Bila awak buang, dia nak mereput tu ambil masa berpuluh-puluh tahun. Berbanding dengan apa yang akan kita yang ada kaitan dengan kita nak belajar hari ni, iaitu pinggan mesra alam. Saya rasa kamu mesti tahu apa maksud mesra alam. Mesra alam ni maksudnya dia tidak memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar. Hari ni berkaitan dengan tajuk pelajaran kita ialah tentang pinggan mesra alam. Okey, kalau awak tengok di dalam gambar ni, okey, dalam gambar ni kamu boleh tengok ada orang ni kan, dia makan pinggan. Nampak tak? Okey, pinggan apa? Okey, ini ialah pinggan mesra alam. Okey, gambar dia ada di bawah ni. Okey, ini ialah pinggan mesra alam. Pinggan mesra alam ni diperbuat daripada tepung ubi kayu. Okey, pinggan mesra alam ni ialah produk yang mesra alam. Maksudnya pinggan mesra alam ni dia tidak memberikan kesan-kesan buruk terhadap alam sekitar. Dia tak bagi kesan buruk terhadap pokok, tak bagi kesan buruk, tak mencemarkan alam dan juga tidak membahayakan binatang. Kalau binatang datang dimakan, dia masih lagi hidup. Maksudnya pinggan mangkuk ni dia tidak membahayakan lah. Okey, pinggan ini diperbuat daripada 99% tepung ubi kayu. Dia dicipta oleh Nature's Harmony Industry Sendirian Berhad. Syarikat yang cipta pinggan mesra alam ni ialah syarikat yang dari Malaysia. Maksudnya produk buatan Malaysia. Okey, pinggan ini lupus dalam tanah pada masa yang lebih cepat, iaitu hanya 14 hari. Maksudnya kalau pinggan ni awak buang, awak tanam, lepas tu lepas 14 hari awak gali balik tanah tu, awak takkan jumpa pinggan ni. Sebab apa? Sebab dia dah lupus. Dia ambil masa 14 hari je. Awak buang, lepas tu hilang.
Berbanding dengan pinggan plastik atau pinggan polisterin, kalau awak dah buang, 10 tahun, 20 tahun lagi awak tengok, masih lagi ada pinggan tu. Nampak tak bagusnya pinggan ni? Okey. Lagi satu, kalau awak tengok di sini, ciri-ciri pinggan ni ialah boleh dimakan. Macam dekat dalam gambar ni, nampak tak ada orang ni dia makan. Pinggan ni kalau awak lapar, contoh kalau awak dah beli makanan kan, awak lapar lah, lepas tu makan. Dengan pinggan-pinggan sekali awak boleh makan. Okey. Itulah istimewanya pinggan mesra alam. Okey, kalau pinggan plastik, pinggan polisterin kalau awak nak makan boleh ke? Boleh, tapi nanti awak akan dapat sakit lah. Tapi kalau pinggan mesra alam, awak makan, dia tak mendatangkan kesan mudarat. Jadi janganlah makan pinggan plastik. Okey, kalau pinggan mesra alam boleh dimakan. Okey, macam kat dalam gambar ni. Okey. Seterusnya, untuk pelajaran kita pada hari ini, kamu perlu buka buku teks muka surat 137. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Kelab Sahabat Alam. Okey, muka surat 137. Okey, kita tengok sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, hari ini kita nak belajar tentang format menulis surat kiriman rasmi. Format tu apa? Format ini ialah cara menulis surat kiriman. Okey, format ialah cara yang mesti dipatuhi. Okey, bentuk karangan ni. Maksudnya surat kiriman rasmi ini dia sudah ada cara menulisnya. Dia ada peraturan-peraturan nak tulis surat kiriman rasmi. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak tulis karangan ni. Okey, surat kiriman rasmi ialah surat berformat. Maksudnya surat ni ada cara tertentu untuk kamu menulisnya. Surat kiriman rasmi biasanya ditulis untuk tujuan rasmi. Tujuan rasmi ni maksud contohnya kalau awak nak tulis surat tu untuk urusan pejabat, urusan rasmi lah, urusan pejabat, awak nak bagi surat tu dekat jabatan-jabatan, nak bagi surat ke sekolah, surat-surat ini mestilah ditulis dengan format surat kiriman rasmi. Okey, ini ialah contoh, di bawah ni ada contoh-contoh surat kiriman rasmi. Okey, surat kiriman rasmi biasanya ditulis untuk tujuan rasmi. Okey, contohnya surat permohonan, surat jemputan, surat aduan, surat rayuan dan lain-lain. Dekat sini saya ada salah tulis ya, surat. Sepatutnya surat. Okey, kita tengok macam mana bentuk surat rasmi. Okey, di sini saya ada di dalam buku teks kamu ni, muka surat 137 ada ditunjukkan format surat kiriman rasmi. Okey. Tengok dulu apa yang ditulis, baca dan fahami. Okey, surat kiriman rasmi ni formatnya ada 7. Okey. Yang pertama ada alamat pengirim. Alamat pengirim maksudnya alamat orang yang menulis surat ni. Orang yang hantar surat tu kena tulis alamat dia di bahagian atas sekali. Itu perkara pertama yang perlu ada dalam surat rasmi. Okey, selepas tulis surat alamat, okey, kamu mesti kena, dia ada garisan panjang. Itu ciri kedua formatnya. Okey, yang ketiga ada nama dan alamat penerima. Maksudnya surat ini kamu nak hantar kepada siapa? Okey, kalau nak tulis surat kepada sekolah. Okey, contoh awak nak bagi surat kepada guru besar. Okey, nama kat sini awak boleh tulis guru besar ataupun Encik Nik Ramli bin Nik Shim. Itu awak tulis nama. Selepas tu alamat sekolah apa? Alamat sekolah SK Sekudai Batu 10 Jalan Kepar. Lepas tu awak tulis postcode, tulis daerah ataupun kawasan dan juga negeri. Okey, selepas tulis alamat penerima, okey, format yang ketiga ialah mesti ada tarikh. Surat rasmi mesti kena ada tarikh. Tarikh ni tarikh apa? Tarikh orang dapat surat ke? Tak, sebenarnya tarikh yang perlu ditulis di sini ialah tarikh surat ini dibuat. Tarikh, kalau contoh hari ini awak buat, jadi awak tulislah tarikh pada hari ini. Okey, selepas awak tulis alamat penerima dan tarikh, okey, kita tengok ada E. E ni
ialah kata panggilan hormat. Kata panggilan hormat ni contohnya tuan, puan, datuk, datin. Biasanya surat rasmi ni dihantar untuk orang yang berpangkat. Jadi awak tulislah kata panggilan yang sesuai dengan pangkat orang yang awak nak bagi surat ni. Okay, contoh nak bagi dekat guru besar, awak tulislah tuan. Okey. Okey, selepas kata panggilan hormat ada perkara ataupun tajuk. Selepas tu G, pendahuluan. Surat rasmi ni ada pendahuluan. Selepas tu di bawahnya ada isi. Cuba kamu tengok ada ciri penting yang membezakan surat rasmi ni dengan karangan-karangan yang lain, karangan biasa awak buat. Okey, kamu tengok di sini ada pendahuluan macam biasalah. Dalam karangan mesti ada pendahuluan. Okey, cuba kamu tengok bahagian isi. Okey, pada bahagian isi ni dia terus kamu tengok kat nombor ni dia terus tulis nombor 2. Kenapa nombor 2? Nombor 1 mana? Nombor 1 tu ialah bahagian pendahuluan. Dia tak tulis nombor 1. Nombor 1 dia tak tulis. Dia terus dia tulis nombor 2. Nombor 2 ni ditulis dalam bentuk, isinya ditulis dalam bentuk perenggan. Selepas nombor 2, dia tulis nombor 3. Maksudnya isi yang seterusnya lah. Okey, kalau ada 5, awak buatlah 2, 1 tak tulis. Okey, tulis nombor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ikutlah seberapa banyak isi yang kamu nak tulis. Dan yang terakhir sekali ada bahagian penutup. Bahagian penutup ni tidak ditulis apa-apa nombor di sebelahnya. Okey, dan yang terakhir sekali ada sekian, terima kasih. Selepas tu ada yang benar. Lepas tu ada tanda tangan. Okey, dan juga nama pengirim. Nama pengirim ini mestilah ditulis dengan semuanya huruf besar. Okey, kalau nama awak contoh Ali bin Ahmad. Okey, awak tulis sini Ahmad bin Ali, semuanya ditulis dengan huruf besar. Dan yang terakhir jawatan. Contoh kalau jawatan awak setiausaha, tulis kat situ setiausaha. Tetapi biasanya yang perlu kamu ingat untuk surat rasmi, biasanya dalam sebuah kelab yang bertugas dia menulis surat menyurat ni biasanya setiausaha. Jadi kamu tulislah setiausaha kalau ikut soalan kelab sahabat alam. Okey, sekarang ni kita tengok pula dengan lebih lanjut macam mana bentuk surat rasmi. Okey, kalau kamu tengok di sini di sebelah kiri ada contoh surat kiriman rasmi yang sudah siap. Yang di sebelah kanan ni ialah dia punya format dalam bentuk gambar lah. Yang sebelah kiri ni dah siap. Okey, A ialah bahagian alamat pengirim. Kalau tengok di sini alamat pengirimnya Kelab Sahabat Alam. Sebab apa? Sebab kita sebagai Kelab Sahabat Alam. Okey, ni ialah alamat pengirim. Macam biasalah tulis alamat. B ada satu garis panjang selepas alamat pengirim. Okey, di bawah garis panjang ni alamat C. C ni kalau kamu tengok ialah alamat nama dan alamat penerima. Okey, D ialah tarikh. E ini ialah tengok bahagian yang E ni. E ialah kata panggilan dan F ialah perkara ataupun tajuk. Okey, tajuk ni ditulis dengan kata nama khas. Ditulis dengan kata nama khas dan digaris. Kena garis ya. Okey, lepas tu ada G. G ialah pendahuluan. H ialah bahagian isi. Bahagian isi dimulakan dengan nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Okey, ikutlah berapa banyak isi yang kamu nak tulis. Okey, seterusnya I. I ialah bahagian penutup. Okey, selepas dah tulis penutup, okey, kamu kena tulis sekian, terima kasih. Yang benar, lepas tu tanda tangan, ada nama, tengok sini nama, ada jawatan, lepas tu awak tulislah kelab, awak setiausaha dari mana? Setiausaha kelab Sahabat Alam ataupun kalau pengakap Setiausaha Persatuan Pengakap contohnya. Okey, ikutlah surat apa yang kamu tulis yang sesuai. Okey, seterusnya okey, tengok dalam buku teks kamu
Muka surat 137, di sini saya dah kumpulkan semua maklumat penting yang diperlukan untuk kita tulis karangan rasmi. Okey, kita baca sama-sama, ikut saya. Okey, kamu ahli kelab sahabat alam di tempat kamu. Kamu telah melihat beg plastik, mangkuk, cawan, pinggan dan cawan polistirena sering digunakan dalam sesuatu majlis. Selepas mesyuarat kelab sahabat alam diadakan, satu keputusan diperoleh. Tulis sepucuk surat rasmi kepada ketua kampung untuk memaklumkan keputusan mesyuarat tersebut. Okey, baiklah. Di sini saya akan cuba ringkaskan arahan soalan ataupun situasi yang diberi ini dalam bentuk yang paling ringkas. Okey, kamu bayangkan, kamu ialah seorang ahli dalam kelab sahabat alam. Okey, awak ni menyertai kelab sahabat alam. Okey, pada satu hari kamu jalan-jalan, lepas tu kamu tengok ada satu majlis kerakyatan. Contohnya majlis kenduri ataupun majlis makan-makan yang diadakan di taman kamu. Okey. Di situ kamu jalan-jalan, lepas tu kamu tengok ramai orang yang makan dan minum menggunakan pinggan mangkuk daripada polistiren dan juga plastik. Pinggan mangkuk ni selepas digunakan dia dibuang begitu saja. Lagi satu, ada juga yang buang sampah ni sepah-sepah. Okey, selepas tu kamu pun pergi ke kelab kamu dan mengadakan mesyuarat bersama dengan ahli-ahli kelab. Kamu ni setiausaha dalam kelab tu. Kamu pun buat mesyuarat dan ada satu keputusan. Keputusan tu awak dah buat keputusan. Lepas tu kamu nak kena tulis surat dan hantar kepada ketua kampung. Inilah secara ringkasnya situasinya. Okey, selepas kita dah tengok maklumat penting, tengok di sini dia ada bagi maklumat-maklumat ataupun isi yang berkaitan dengan karangan surat yang awak nak tulis tu. Okey, ada tulis di sini, ada gambar satu majlis keramaian. Majlis keramaian ni maksudnya majlis yang ada ramai orang. Biasanya majlis kenduri, majlis makan-makan, majlis hari jadi ataupun sambutan apa-apa yang ada ramai orang. Itulah kita panggil majlis keramaian. Okey, lepas tu dia ada bagi kata kunci dibagi kat sini, tidak lupus dibuang. Selepas tu dia ada buat keputusan mesyuarat kelab sahabat alam Taman Kuala Ketil. Di bawah ni dia ada tulis keputusan mesyuarat. Selepas buat mesyuarat tu apa yang diadakan, dah buat keputusan. Lepas tu gambar nombor 3, dia tulis ada gambar orang makan. Lepas tu boleh dimakan, boleh dibuang, akan lupus. Ini semua ada kaitan dengan surat yang kita nak buat sebentar lagi. Okey, kita tengok. Ini ialah contoh surat yang sudah siap. Contoh surat kiriman rasmi. Di atas ni ada surat, ada alamat pengirim, ada garisan panjang, alamat penerima, tarikh, kata panggilan, tajuk, pendahuluan, isi ada 2 isi, penutup, sekian terima kasih, yang benar, tanda tangan, nama ditulis dengan semua huruf besar. Setiausaha ni ialah jawatan dan juga kelab sahabat alam Taman Kuala Ketil. Okey, tengok kat soalan ni yang tadi kita dah bincang, soalan yang diberikan untuk kita buat surat sebentar lagi. Okey, kita tengok kita nak buat surat ni. Okey, ini ialah maklumat yang telah diberikan. Okey, tengok ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya dah nomborkan di situ supaya kita dapat nampak. Nombor 1 ni maksudnya isi yang pertama. Isi yang pertama ni bukan isi lah, maksudnya pendahuluan. Biasanya maklumat yang diberikan yang pertama ni kita akan gunakan untuk menulis pendahuluan. Okey, nombor 2 dan juga nombor 3. Okey, tengok dalam gambar ada majlis keramaian, lepas tu ada orang tu dia buang sampah. Okey, apa yang dapat kita nampak di sini, ada macam yang soalan diberikan. Kamu ni nampak ada satu majlis keramaian, lepas tu ramai orang gunakan pinggan plastik dan juga polistiren dan juga ia dibuang. Okey, kejap lagi kita tengok macam mana nak tulis karangannya. Nombor 2 ni ialah keputusan mesyuarat.
Okey, kita baca yang sama-sama keputusan yang telah dibuat. Okey, membuat keputusan menolak penggunaan beg plastik dan produk berasaskan polistirena. Okey, ini ialah keputusan yang pertama. Yang kedua, bekerjasama memantau tahap pencemaran alam. Dan ketiga, hasil mesyuarat yang diadakan menggunakan pinggan mangkuk berasaskan ubi kayu dan hampas tebu untuk sesuatu majlis jamuan. Ini ialah hasil keputusan mesyuarat Kelab Sahabat Alam yang telah diadakan. Nombor tiga ni ialah ditunjukkan ada seorang perempuan sedang gigit ataupun makan pinggan. Ini macam yang kita dah bincang tadi, pinggan ini ialah pinggan mesra alam. Okey, pinggan mesra alam ni kebaikan dia boleh dimakan. Maksudnya pinggan ni tidak beracun. Jadi boleh dimakan. Boleh dibuang. Boleh dibuang begitu saja. Sebab apa? Sebab pinggan mesra alam ni akan lupus dalam masa yang singkat, iaitu 14 hari saja selepas dibuang. Okey, dan juga akan lupus 14 hari. Maksudnya kalau dibuang, dia tak akan mencemarkan alam. Okey, kita akan teruskan lagi dengan karangan surat kiriman rasmi yang akan kita buat sebentar lagi. Okey, kamu bolehlah bersedia dengan alat tulis dan juga buku karangan. Okey, perlu ditulis di dalam buku karangan, bukan buku biasa. Sebab apa? Sebab surat ni memanjang. Kalau tulis dalam buku kecil tak muat. Gunakanlah buku karangan, ataupun siapa yang tak ada buku karangan bolehlah gunakan kertas yang ada garisan satu ataupun test pad. Okey, kita tengok macam mana nak buat karangan surat kiriman rasmi. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Kita baca semula soalan yang telah diberikan. Kamu ahli kelab sahabat alam di tempat kamu. Kamu telah melihat beg plastik, mangkuk, pinggan dan cawan polistirena sering digunakan dalam sesuatu majlis. Selepas mesyuarat kelab sahabat alam diadakan, satu keputusan diperoleh. Tulis sepucuk surat rasmi kepada ketua kampung untuk memaklumkan keputusan mesyuarat tersebut. Okey, sekarang ni kamu nak tulis surat kepada ketua kampung. Okey, jadi dalam format surat kiriman rasmi, yang pertama sekali ialah alamat pengirim. Maksudnya alamat siapa? Alamat kamu. Okey, tapi bukan alamat rumah. Ni alamat sebab apa kamu kena tulis Kelab Sahabat Alam? Sebab kamu tulis surat ini sebagai setiausaha Kelab Sahabat Alam. Jadi kamu tulislah Kelab Sahabat Alam. Tak perlu tulis nama kamu sebab kamu mewakili kelab kamu. Okey, jadi kita tulislah Kelab Sahabat Alam. Okey, ini nama. Selepas tu alamat. Alamat di mana? Taman Kuala Ketil. 81300 Johor Bahru, Johor. Selepas dah tulis alamat pengirim, selangkan satu baris dan buat satu garisan panjang dari kiri ke kanan sampai habis. Okey, selepas tu selangkan satu baris, tuliskan alamat penerima. Surat ni nak ditulis kepada siapa? Tengok semula soalan yang diberi ataupun arahan yang diberi. Tulis sepucuk surat rasmi kepada ketua kampung. Jadi di sini kamu tulislah ketua kampung. Okey, kalau nak bagi surat ni dekat guru besar, awak tulislah nama guru besar. Tapi arahan yang diberikan ialah kamu nak tulis surat kepada ketua kampung. Tulislah di sini ketua kampung Taman Kuala Ketil. Okey, bawah ni ialah alamatnya. Okey, ketua kampung Taman Kuala Ketil 81300 Johor Bahru, Johor. Di sini ada format surat kiriman rasmi yang penting di bawah. Bawah sekali, selepas tulis negeri, mestilah digaris. Nampak tak? Di sini saya dah garis. Okey, ada noktah. Okey, selepas dah tulis alamat pengirim, tuliskan tarikh. Tarikh mestilah dieja bulannya. Kalau September tulis SEPTEMBER, bukannya tulis nombor 9 di situ. Mesti dieja dengan perkataan. Jadi tarikh ni saya tulis 7 September 2021. Kalau kamu tengok di sini, selepas kita tulis tarikh, ada noktah. Ini ialah penting, mesti kena ada
noktah. Okey, selepas tulis tarikh. Okey, untuk bahagian ni surat dalam format ni, format surat kiriman rasmi di sini yang kita dapat nampak ada alamat pengirim. Okey, betul, dah ada satu. Ada garisan panjang. Lepas tu alamat penerima. Alamat penerima mestilah digaris. Okey, selepas tu barulah tulis tarikh. Okey, dah selesai untuk bahagian atas surat kiriman rasmi. Okey, kita tengok pula bahagian bawah sikit. Okey, dalam surat kiriman rasmi ni kita kena dah tulis alamat, tarikh, lepas tu kita tulis apa? Tuan. Tuan ni ialah maksudnya kata panggilan. Okey, kata panggilan yang sesuai mengikut pangkat. Sekarang ni kita nak tulis surat kepada ketua kampung. Jadi kita gunakanlah tuan. Lepas tu ada tanda koma di sebelah tuan tu. Okey, lepas tuan, bawahnya tulis tajuk. Okey, tajuk mestilah digaris dan juga ditulis dengan huruf besar pada permulaan setiap perkataan. Okey, di sini tajuk yang kita buat ni maksudnya tujuan awak tulis surat ni. Okey, awak tulis je tajuknya. Tajuk yang sesuai untuk surat ni ialah Keputusan Mesyuarat Kelab Sahabat Alam Taman Kuala Ketil. Noktah. Lepas tu mestilah digarisi tajuknya. Okey, selepas tu di bawahnya kamu tuliskan merujuk perkara di atas. Kelab Sahabat Alam ingin memaklumkan hasil keputusan mesyuarat yang telah diadakan. Ini kamu kena salin. Okey, kami mendapati beg plastik dan produk berasaskan polistirena banyak digunakan semasa majlis keramaian. Produk tersebut tidak dapat lupus dengan mudah. Ia juga dibuang merata-rata dan mencemarkan alam. Ini dari mana saya dapat? Okey, daripada dalam buku teks awak. Tadi kita dah bincangkan tadi ya. Okey, contoh kat tengok sini. Ini nombor 1 ni Okey, majlis keramaian tidak lupus dibuang. Ini ialah contohnya. Ini ialah maklumat yang kita gunakan untuk tulis bahagian pendahuluan ni Okey, merujuk perkara di atas, Kelab Sahabat Alam ingin memaklumkan hasil keputusan mesyuarat yang telah diadakan. Kami mendapati beg plastik dan produk berasaskan polistirena banyak digunakan semasa majlis keramaian. Ini ada dalam buku teks kamu tu. Okey, kita gunakan je maklumat yang dia dah bagi. Produk tersebut tidak dapat lupus dengan mudah. Ia juga dibuang merata-rata dan mencemarkan alam. Okey, seterusnya. Okey, bahagian isi. Bahagian isi ditulis dalam bentuk perenggan dan dijarakkan dengan daripada bahagian tepi untuk permulaan. Nombor 2 ditulis pada bahagian sebelah kiri, lepas tu jarakkan sedikit, barulah tulis isinya. Okey, untuk isi ni kita mula dengan nombor 2 dan seterusnya, nombor 3 dan seterusnya kalau ada banyak isi. Okey, untuk isi ni saya buat sikit je, ada nombor 2 dengan nombor 3. Okey, isinya Kelab Sahabat Alam, yang isi ni saya buat berpandukan maklumat yang telah diberi dalam buku teks muka surat 137 tu. Tengok di sini, nombor 2. Okey, keputusan mesyuarat. Tengok pada nombor 2 ni, keputusan mesyuarat Kelab Sahabat Alam Taman Kuala Ketil. Di bawah ni dia tulis keputusannya. Okey, kita akan gunakan maklumat pada bahagian nombor 2 ni untuk tulis isinya. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, Kelab Sahabat Alam telah membuat keputusan menolak penggunaan plastik dan produk berasaskan polistirena. Kami akan bekerjasama memantau tahap pencemaran alam di Taman Kuala Ketil. Kami mencadangkan semua majlis keramaian di sini menggunakan pinggan mangkuk berasaskan ubi kayu dan hampas tebu untuk sesuatu majlis jamuan. Okey, dah siap isi yang ini. Kita buat bahagian nombor 3 ni. Okey, kita nak ceritakan kebaikan pinggan mangkuk berasaskan ubi kayu dan hampas tebu. Ini kita akan gunakan dalam buku teks kamu pada maklumat yang diberikan. Di sini saya dah tulis nombor 3. Kita akan gunakan maklumat nombor 3. Nampak sini ada gambar orang sedang makan pinggan.
Lepas tu bawah ni ada diberikan maklumatnya. Okey, boleh dimakan. Apa yang boleh dimakan? Pinggan mesra alam tu lah. Okey, boleh dimakan. Kenapa boleh dimakan? Sebab dia tidak mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Okey, nombor 2, maklumat yang diberi ialah boleh dibuang. Maksudnya apa? Pinggan ni boleh dibuang begitu saja sebab dia tidak mencemarkan alam. Okey, ni akan lupus. Pinggan mesra alam ni dia akan lupus dalam masa yang singkat berbanding plastik dan juga polistirena. Lepas tu kamu pun tulislah karangan menggunakan maklumat yang dia dah bagi. Okey, nombor 3. Kebaikan pinggan mangkuk berasaskan ubi kayu dan hampas tebu ialah lebih selamat dan mesra alam. Kalau awak tengok dalam buku teks, ini maklumat yang pertama yang diberikan. Jadi saya pun tukar dalam bentuk ayat. Okey. Jika dibuang, produk ini mudah reput dan akan lupus dalam masa yang singkat. Ni masa awal-awal tadi kan kita dah belajar tentang pinggan mesra alam. Pinggan mesra alam ni dia lupus dalam masa 14 hari je jika ditanam. Jadi kita buatlah, jika dibuang, produk ini mudah reput dan akan lupus dalam masa yang singkat. Okey, lepas tu, selain itu, pengguna boleh memakannya kerana tidak mengandungi bahan beracun. Pinggan mesra alam ni kan dia buat menggunakan 99% tepung ubi kayu. Jadi di sini kita dah siap bahagian isi. Okey, kita dah tengok macam mana nak mula, nak tulis alamat, macam mana nak tulis tajuk dan pendahuluan, macam mana nak tulis isi. Saya dah terangkan tadi. Sekarang ni kita tengok pula bahagian bawahnya, iaitu pada bahagian penutup. Okey, untuk bahagian penutup, tengok sini apa yang saya tulis. Okey, untuk bahagian penutup, kita ceritakan tentang harapan kita kepada ketua kampung. Kan kita nak tulis surat dekat ketua kampung, tuliskan harapan kamu. Okey, saya pun tulis, kami berharap agar pihak tuan mengambil tindakan segera atas perkara ini. Maksudnya kita harap ketua kampung tu akan akan bersetuju dengan apa yang telah kita cadangkan tadi. Apa yang kelab mesra alam dah cadangkan. Okey, lepas tu tuliskan sekian, terima kasih. Di bawahnya selangkan satu baris yang benar, koma, lepas tu buat tanda tangan. Ni tanda tangan ni buatlah tanda tangan kamu. Lepas buat tanda tangan, tuliskan nama. Buatkan tanda kurungan, nama dalam kurungan. Nama ini dieja dengan huruf besar semuanya. Ditulis dengan huruf besar. Sebab apa? Sebab ini ialah format. Format maksudnya cara yang mesti kamu ikut. Kalau buat salah, maksudnya salahlah surat kamu kalau tak ikut formatnya. Okey, mesti ditulis dengan huruf besar. Selepas tulis nama, tuliskan jawatan kamu. Okey, biasanya dalam sebuah persatuan, orang yang bertanggungjawab untuk urusan surat menyurat ialah setiausaha. Jadi, tulislah jawatan yang paling sesuai ialah setiausaha. Setiausaha apa? Di bawahnya tuliskan awak punya kelab. Kelab Sahabat Alam Taman Kuala Ketil. Jadi kita pun dah siap semua suratnya menggunakan maklumat yang diberikan dalam buku teks tu. Nampak tak? Saya dah gunakan semua maklumat yang diberi. Okey. Jadi kita ulang semula. Cuba kita ingat semula apa yang kita dah belajar hari ini ialah kita dah belajar tentang format surat kiriman rasmi. Format ni maksudnya cara. Jadi, apa dia format yang kita dah belajar hari ni? Format surat kiriman rasmi yang kita dah belajar ialah mestilah ada alamat penerima, alamat pengirim, lepas tu ada garis panjang, ada tarikh, ada kata panggilan hormat, ada perkara ataupun tajuk, lepas tu ada pendahuluan, ada bahagian isi. Isi ni macam mana? Bahagian isi mestilah dimulakan dengan nombor 2 dan juga akhir sekali ada penutup. Penutup ni ditulis rapat sebelah kiri, tak perlu dijarakkan. Okey. Selepas tu ada sekian, terima kasih. Yang benar ada tanda tangan,
ada nama pengirim. Nama pengirim mestilah dieja dalam kurungan dan semuanya huruf besar dan juga jawatan. Jadi kita dah belajar hari ini ialah apa yang kita dah belajar hari ini ialah tentang format surat rasmi. Jadi kita dah belajar cara-cara untuk menulis surat rasmi. Baiklah, untuk hari ini tugasan kamu ialah salin semula surat kiriman rasmi dengan format yang betul. Okey, jangan risau, surat contoh karangannya saya akan beri di dalam WhatsApp. Jadi tugas kamu tulis salin semula saja. Okey, sebab apa? Hari ini yang kita nak belajar ialah cara-cara menulis surat rasmi. Jadi mestilah betul cara awak tulis tu ya. Mesti kena tengok dekat mana nak tulis alamat, dekat mana nak tulis isi, macam mana nak tulis isi. Semua ni mestilah ikut cara-cara yang telah saya ajarkan. Okey, jika ada masalah bolehlah hubungi saya di WhatsApp. Jangan lupa isikan kehadiran kamu dalam Google Form. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.